So you kena jaga pemakanan you, kena tahu pemakanan you, waktu bila you boleh ambil, waktu bila you kena stop. So kita nak makan. Okey, saja nak makan. Ini adalah chia seed. Chia seed ni kalau you baca, dia bagusnya untuk kita punya kuku, untuk kita punya kulit, bagus untuk rambut, bagus untuk kita lose weight. Ni. Ini makanan daripada I tengok King K kan. So ni kita dah rendam semalaman. Dia jadi macam tu. Dia macam jadi macam puding macam tu. I tunjuk I nak tunjuk ke? Ni dia. So I nak letak madu. Letak buat apricot sikit ni. Ni dia. Tapi semalam I tanya kawan I bagi tahu yang ni ada jual, tapi harga dia mahal sikit. Dekat Malaysia jual dalam $35, RM35 macam tu. Dia sebungkus macam ni kecil, tapi harga dalam RM35. Hanya ada dalam 100 gram. 100 gram sahaja yang ni. Sebab yang ni memang bagus, dia ada omega 3, lepas tu dia ada karbohidrat. Lepas tu dia memang bagus. Sesuai untuk orang yang nak diet. Ni sangat sesuai. So sajak ni baru ni lah. Ya, chia seed. Betul. Ni. Saja dah buat semalaman. Hari ni pun birthday saya. Boleh tak nyanyi sekali lagi aku birthday versi Cina? Takutlah nak komen. Memang sedap ke tu sajak? I baru nak try. So dia kata lepas letak semalaman ni, dia boleh mengenyangkan, tapi dia letak madu. Ya, I nampak lah dia suruh letak madu. Okey, letak madu sikit. Lepas tu you boleh kacau. Sebab yang ni sajak letak, yang sebelum sajak letak semalaman ni, nanti sajak akan ajar macam mana nak buat dia punya ni. Okey. So kita akan kacau dengan sudu. Dengan sudu. Dengan sudu plastik. Tapi I pakai garapu lah. Kacau macam ni dengan madu. Sebab kita letak madu kan, kalau bersihkan nanti kan hilang dia punya khasiat. Lepas tu, kalau you nak lebih sedap lagi, you boleh apa nak letak buah apa-apa pun boleh. Bila pindah rumah baru, okay, apa komen you all? Chia seed. Yang ni Kim Kardashian makan, Kylie Jenner makan, gigih kan? Beautiful angel, hi. Why you call me beautiful angel? Hanya orang tertentu yang tahu nama I beautiful angel. Okay, I letak buah ni. Lepas tu I tambahkan sedikit buah ni. Apricot. Kita potong-potong. Potong dua macam tu. Tadi I call anak I tadi. Sembang-sembang dengan diorang. Okay, macam ni. So kita kacau. So ini makanan Kylie Jenner. So kita nak rasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Oh my god. Love it. Memang sedap. Chia seed ni adalah makanan diet Kylie Jenner, Kim Kardashian. Diorang makan ni untuk gantikan nasi apa semualah. It's a very good.
Lagi satu dia boleh, apa tu? Dia boleh lose weight kita. Ya, rendang dengan air susu kejap. Ya, rendang air susu. Rasa dia, rasa puding. Cincin pun cara diet. Sumpah sedap. Rendang semalaman. Dia macam oat. Dia rasa macam puding. I boleh cakap dia macam biji selasih macam tu. Bukan biji selasih, dia macam sagu. You tahu tak sagu? Macam ni lah. Dia macam sagu, nampak tu. Kat Malaysia jual. Kat Malaysia macam ni, satu paket macam ni RM35 100 gram. Kat sini I beli dalam $6 je. $6. So I beli 2 paket. I nak cuba dulu lah kan. I beli 2 paket. Kalau kat Malaysia RM35 satu paket. Sedap. Dia cakap kalau you makan benda ni, dia bagus untuk perhadaman. Bagus untuk rambut, untuk kuku, untuk kulit. Sedapnya. Patut orang kata sedap-sedap. Memang sedap. Letak madu, terbaik. Dekat lama tak tengok. Terima kasih ya. Sedap. I boleh bagi tahu dia punya sedap ni rasa ten by 10. Sedap gila. Terbaik. Cantik dah ha. Dah turun macam kimchi dah ha. Gitu. Kimchi dah kita. 10 by 10. Bagi resepi saja. Okay, I nak buat resepi dia. I bagi tahu. Okay, so you ambil bekas ni dahulu. Ambil bekas dia. Lepas tu you ambil chia seed ni. You masukkan dia dalam 3 sudu. 2 sudu ke ikut kesukaan awak lah. 1 sudu. 2 cukup kot. 2 suku lah macam tu. Okay. Lepas tu dah macam ni, you ambil susu. Ambil susu ni. Dia kata guna susu almond milk ni. You masukkan dia dalam ni.
air ni macam ni. And tuang. Macam tu, tuang and then kacau. Siapa-siapa nak diet, memang sedap. Kacau macam ni. Kan? Ya, kena buat banyak sikit lah. Sekejap I nak cuci ni sekali. Ni kita buat yang satu ni sekali juga. Sebab benda ni you boleh buat banyak-banyak. Masukkan sama juga yang ni. Buat 2, 1 2 tengah. Masukkan susu macam ni. Ini sini. Gitu. Rendangkan semalaman. Lepas tu esok boleh makan. Lepas tu tutup. Tutup. Sini, tutup. Tutup. Dan masuk dalam peta ais. Simpan je terus. Lepas itu esok pagi baru you letak madu. Lepas tu you letak buah-buahan ke apa ke terpulang pada you. Simpan dalam peta ais semalaman. Esok boleh makan dah. Memang sedap. Mudah, sedap dan kecil betul. Ya, hai saja. Hai. I dah try, alhamdulillah. Ada penurunan tapi kena ada exercise juga. Memang pun ini adalah, dia adalah makanan. Dia macam mana pun kurus pun, you pakai bengkung ke, you makan ubat berak ke apa ke, benda tu hanya membantu, bukan memboleh. Banyak orang tersalah anggap bila you makan ubat berak ke apa ke, you rasa you boleh kurus. Tak. Sebenarnya untuk you dapatkan efek yang lebih, orang kata lebih mantap, you kena exercise. Sama juga makanan. Macam tu. Ya, hai saja. Hai. Exercise sangat penting kalau nak kurus. Yes, exercise sangat penting, sangat. Lagi satu juga pemakanan pun sangat penting. Pemakanan juga adalah salah satu benda yang cepat untuk kita menurunkan berat badan. Kalau you exercise, lepas tu you pun makan banyak, tetap sama. Berat badan you tak akan turun. So, sebenarnya kurus ni, dia adalah naik 70% tu adalah permakanan. 70% adalah pemakanan. Exercise hanya dalam 20%, 30% saja. Tu je saya bagi tahu. Sebab dia tak banyak. Exercise hanya, tapi kalau you makan banyak, exercise pun banyak, sama je, tak turun juga. Betul. So I rasa better you kena jaga pemakanan. Pemakanan is a very important. So you kena jaga makan dan juga exercise. Kadang-kadang orang terlalu banyak exercise tapi dia tak dapat berat badan kurus. Sebab lepas dia exercise, dia makan melantak banyak. Dia makan tu lah, dia makan ni. Sama je. Apa yang you buat tu, contohnya you dah burn 1000 kalori, tapi you makan benda tu jadi dia bagi balik 1000 kalori pada badan you balik. So benda tu tak sama. Dia akan maintain je macam tu. So diet tu adalah paling penting. Diet adalah paling penting. 30% tu adalah daripada senaman. 70%, 60% tu semuanya daripada
daripada pemakanan. So you kena jaga pemakanan you, kena tahu pemakanan you, waktu bila you boleh ambil, waktu bila you kena stop. Macam tu. Nak resepi tadi, senang je. Kalau pakai fresh milk, okey, sajak rindu, okey. Salam daripada Bidayu Sarawak. Okey. Boleh tak tolong bagi I cara diet? Okay, good information. Puasa je senang lagi bagus. Sama je, ada setengah orang puasa, dia puasa lah terlalu lah puasa. Even dia puasa sampai, dia puasa sampai penuh ke, puasa 2 minggu ke, pun sama. Sebab orang puasa ni, okay, kita ni puasa dah, kita makan pagi. Lepas tu kita buka puasa pula makan malam. So ada setengah orang puasa, bila dia buka puasa, dia makan melantak. Dia makan pizza, dia makan murtabak, dia makan itu, dia makan ini. Lepas tu pula tengah malam lagi, lepas solat tarawih makan lagi. Itu kadang-kadang kita tengok, bila bulan puasa bukannya ramai orang kurus, banyak orang yang naik badan. Sebab apa? Makan terlalu banyak, makan terlalu kuantiti yang, and then makan berminyak, lepas tu makanan yang terlalu mengejut. Sebab tu bila kalau kita latih perut kita makan sedikit, lama-lama perut kita akan jadi kecil. Tapi kalau kita asyik latih perut kita makan banyak, dia akan sentiasa nak makan banyak. So kita daripada sekarang, sebab itulah kegunaannya bengkung. Bengkung ni dia adalah melatih kita untuk kita makan dalam keadaan sikit. Bila you pakai bengkung, sebab tu orang kata tak elok pakai bengkung tengah makan. Yes, memang ada orang bagi tahu macam tu. Tetapi bila you pakai bengkung, at least you dapat mengawal you punya tahap makan tu. Jangan pula you rasa macam dah macam macam tak selesa, you buka. Itu yang terlalu banyak bagi space untuk you masuk lagi, untuk loading lagi dalam perut you. Sebab bengkung tu lah membantu. Faham tak? Bengkung ni dia bukannya ada ubat untuk tahan makan ke apa ke, tak ada. Dia hanya membantu. So bila pakai bengkung, you makan sikit pun you rasa okey dah cukup. Jangan terlalu ada space. Kalau ada space, you apa pun you tetap akan sumbat. Macam tu. Ya, betul. Okey. Betul, makan orang Melayu kuih mewah sebab sedap. Ya, hai Sajat. Hai. Kak Nasi nak tanya. Saya sebenarnya, terusan saya cakap, sebenarnya nasi ni sebenarnya penting. Sebab nasi ni dia memang ada gula. Macam saya, macam mana pun saya kena ambil nasi juga. You faham tak? Tak dapat sikit pun, tak dapat saya macam mana pun saya akan rasa sikit. Sebab nasi ni bagi saya, dia memberi kita energi. Kalau tak makan nasi, kita akan menggeletar. Banyak orang ingat bila tak makan nasi ni bagus. Dia macam mana tau, nasi ni pun penting juga. Kita ni perlu ada gula dalam badan. Kalau tak ada gula dalam badan, sebab tu mungkin kita jadi haggard. I pula bercakap macam pandai sangat. Ni I punya cara I lah. Ini cara I. I macam mana pun, tengah hari mesti I makan nasi sikit. Portion yang sikit. Tak ada yang banyak. You faham tak? Untuk kita ada energy. Bila kita makan nasi, kita ada energy. Macam tu. Salad. Hari tu buat Jad. Ya, bengkung Sajat pulihkan sakit pinggang tak Sajat? Dia bukan pulih, dia membantu. Dia untuk fisioterapi. So kalau you macam ada lengur tu, kalau you pakai bengkung tu, dia macam fisioterapi. Macam you patah tengkuk you tu kan, you punya leher terkehil kan, dia akan bagi macam bengkung leher untuk you maintain macam tu kan. Sama juga untuk bengkung dia macam dia memaintainkan kalau you ada sakit belakang ke apa ke, so dia pakai tu, dia support. Kalau you tak pakai tu, dia kan macam membongkok macam tu kan. Sajak jumpa nyanyi lagu Tiara. Okey. Kalau dia biasa memang tak boleh nak makan, macam mana nak order dari Singapura? You all boleh WhatsApp nombor telefon kita 0113399668. Jap, baju exercise beli mana? Rice is karbohidrat. Yes, energy. Yes, support belakang. Dalam seminggu berapa kali makan nasi?
Dalam seminggu, okey, sebenarnya Sajak makan nasi, kalau Sajak tak makan nasi, Sajak akan makan roti. So kita akan ganti benda tu. So sebenarnya banyak je benda yang boleh gantikan nasi. Tapi jangan makan portion yang banyak. Makan portion untuk you, orang kata apa tu, you kena ajar perut you makan kuantiti yang sikit. Makan ni tak salah, yang salah nafsu. Faham tak? Kalau kau tak kawan nafsu, benda ni akan jadi gemuk. Faham tak? Semuanya akan naik berisi. Sebab makanan ni tak ada salah. Nak rasa ke, nak apa ke, tak ada masalah. Yang salah tu adalah nafsu. Bila nafsu you tu asyik nak makan tak pernah mencukupi, dia akan, orang kata apa tu, kita banding kita kan mesin kan. Kalau you ajar benda tu sentiasa bila cukup, stop. Bila cukup ni asyik makan kan. Tak jalan 5 minit you makan, jalan 5 minit makan, jalan 5 minit makan. Tak boleh lah macam tu. You kena ajar diri you untuk makan kadar sikit. Jangan sampai tak makan. Kita diet ni bukan sampai nak mampus, bukan sampai tak boleh nak makan. Sedangkan burung pun pergi cari makan. Kita ni pula manusia yang ada akal fikiran telah diberikan oleh Allah SWT. Takkanlah tak nak makan. Kadang I tak faham. Kita diet ni bukan sampai mampus tak nak makan. Betul tak? Kalau macam tu baik kau jadi mamia terus. Gitu keraskan badan. Gitu hidup kau kecantikan kau sampai kekal abadi. Kan. Kena makan. Diet bukan sampai nak mampus. Hai Angel Raya Haji. Kejung kat situ. Makan nasi sekali lantar. Memang malam tak perlu makan nasi. Kurangkan protein nasi. Protein lauk-lauk pauk banyak sikit. Diet jangan sampai nak mampus. Macam kejang je lah kan. Yelah. Nak diet tak nak makan. I tak faham. Diet jangan sampai you menyeksa diri. Diet you kena makan. Jangan sampai tak makan. Faham tak? Tapi you kena tahu macam mana cara nak makan. Waktu makan. Sebab kita ni makin berumur, kita metabolism kita ni makin rendah. So macam mana you nak control kat situ? Macam tu. Jangan pula you jangan samakan diri you dengan anak you. Contohlah anak you yang jenis yang kurus, keding ke apa ke. Mungkin dia tu muda lagi. Metabolisme dia makin tinggi lagi. Kalau yang kita umur dah 30 lebih ke atas tu, atau 40 ke atas, yang nak menopause, andropause tu, kena kawal sikit. Sebab time tu mudah dapat kencing manis, sakit jantung, darah tinggi. So kena kawal. Sebab kalau tak kawal segi pemakanan, especially nasi tu kalau you terlebih ambil akan menyebabkan kencing manis. Apa tu, kurangkan minum air yang bergas macam Coca-Cola. You pandai cakap. Kan? Nanti you anxiety nanti kan macam mana? Terus you jadi gagal. Gagal. Terus jadi gagal. Kata menggagal je. Jad, bengkok Jad, boleh tak untuk orang selalu operate tapi dapat tahun? Boleh. Untuk Caesar, yes, boleh. Lawak lah Abang Jad. Saya pernah puasa 24 jam. Dah nak mampus. Okey, yelah. Okey, makin gorgeous. Dr. Sajat dah jadi coach sekarang. Bukan jadi coach. Sebab kita ni, I as in the kata beauty consultant. Sebab I kan memang ada beautician I. Dan benda ni kita belajar. And then based pada experience kita. Dan I rasa benda ni kita patut berkongsi. Dan juga jangan you ingat pula bila malam makan buah. Sebab ada juga buah yang manis. Ada buah juga yang berikan apa tu, sugar. Yelah ada manisan dalam tu kan. So ada buah juga yang bagus untuk kita makan. Dan ada juga buah yang kita patut kurangkan makan. Bukan semua buah boleh kita masuk dalam badan kita. Kalau kita sangat menitikkan kata apa tu tentang aspek kesihatan.
Gitu. Thank you for share ilmu Kak Sajat.